Hadirin sekalian, saya suka mengingatkan diri saya dan seluruh para netizen dan rakan-rakan yang mengikuti siaran ini, bahawa kita membacakan kisah kepemimpinan para sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Berhubung dengan sahabat ini, harus kita memahami dan wajib kita meletakkan i'tiqad bahawa mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Dengan kita tidak menafikan bahawa terdapat kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh para sahabat dalam kehidupan mereka. Tetapi kita tidak boleh mengambil itu sebagai musabab untuk menghina mereka. Tidak boleh. Mereka tetap mulia di sisi Allah. Jasa mereka terlalu besar. Di sana dalam membicarakan Muawiyah bin Abi Sufyan ini, radhiyallahu anhum, ada penulis-penulis yang mencatatkan istilah-istilah seperti burah, seperti pemberontak dan sebagainya. Boleh jadi apa yang ditulis atas istilah akademik berhenti situ. Tapi jangan dia angkat sampai kita juga menyatakan memang dia pemberontak. Jangan. Kita tak nafikan mereka buat kesalahan. Tetapi jasa mereka jauh lebih besar daripada itu. Ya, Abu Sufyan radhiyallahu an, Muawiyah, Yazid, semua ni orang-orang yang mulia. Tidak boleh kita hina. Dalam kitab Jundullah As-Saqafat yang ditulis oleh Dr. Fathiyakan, beliau menyatakan bahawa adalah menjadi kafir orang yang menghina sahabat. Kerana kata Ustaz Fathiyakan, sahabat itu dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita menghina sahabat, samalah macam kita menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dikata sahabat dicaci sahabat, na'udzubillah min zalik, bermakna mengata dan mencaci Rasulullah yang mendidik mereka. Jangan. Nabi kata ada umat yang dilaknat kerana lepas pada aku mati esok mereka hina sahabat aku. Kita jangan masuk. Cuma saya baca apa yang ditulis atas amanah penulisan. Tapi sahabat tetap makamnya sebagai sahabat. Ketika ada seorang bertanya kepada ulama berhubung dengan Muawiyah, apabila terjadi pertembungan dengan Saidina Ali apa semua, maka mereka menyatakan tidakkah Muawiyah itu seorang burah, seorang pemberontak. Lalu ulama ni jadi marah. Ulama itu menyatakan, demi Allah, sesungguhnya debu-debu yang ada dalam lubang hidung kuda yang ditunggangi oleh Muawiyah, debu tu lebih mulia daripada kamu yang cakap dengan aku sekarang. Kamu siapa? Dia tu sahabat. Mulianya dia sampai debu dalam lubang hidung. Kuda tu dia naik, tak pasal debu tu pun mulia. Sampai macam tu lah. Ini makamnya ta'zim yang diletak oleh ulama kepada sahabat. Jadi kena berdiri kat situ elok-elok. Jangan ada terlintas menghina sahabat, kata ke sahabat. Kerana kita membaca sejarah. Ya, bila kita baca sejarah, macam-macamlah kisah sejarah. Namun sahabat tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mempertahankan kuasa khalifah tetap di tangan Bani Umayyah, Muawiyah radhiyallahu an menciptakan sistem monarki dalam pemerintahannya. Walaupun untuk itu dia telah melanggar janjinya dengan Hasan radhiyallahu an. Dia kalau ikut Saidina Hasan dalam janji tadi, sekiranya nak letak jawatan, nak serah jawatan khalifah, rakyat kena pilih. Jangan tunjuk-tunjuk anak keturunan apa semua. Tapi Muawiyah abaikan syarat itu. Dia mulai membentuk sistem monarki. Ya, sistem beraja secara keturunan.
Dan ini merupakan sistem pemerintahan beraja yang pertama dalam sejarah politik Islam. Daulah yang didirikan oleh Muawiyah ini disebut dengan Daulah Umayyah. Atau kita selalu sebut Bani Umayyah. Dia ambil dari nama Umayyah bin Abdul Syam, Datuk Muawiyah. Dia Umayyah tu nama datuk dia. Daulah ini berkuasa selama lebih kurang 90 tahun. Yakni mulai tahun 40 Hijrah sehingga 132 Hijrah ataupun 661 Masihi sehingga 750 Masihi, di mana selama tempoh tersebut Bani Umayyah diperintah oleh 14 orang khalifah. Di mana masa pemerintahan khalifah-khalifah itu dapat dibagi atas 3 peringkat. Iaitulah masa pertumbuhan, yakni permulaan, masa puncak, ini klimaks ya, masa haibat, kehaibatan pemerintahannya, dan masa kemunduran. Lalu kita akan melihat nanti faktor-faktornya. Mengapa jadi maju, mengapa jadi mundur sehingga jatuh. Apa faktor-faktor yang menyokong ke arah tersebut. Iaitu kita akan lihat secara ringkas.